Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya muliakan lagi dikasihi Dr. S. Nageswari, yang saya hormati sahabat pembentang saya, saudari Amy Azwar binti Ishaq, dan saya Muhammad Fadil bin Aziz. Seterusnya rakan-rakan, semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Apa khabar semua? Okey, untuk hari ini kumpulan kami akan membentangkan sambungan daripada tajuk minggu lepas, iaitu berkaitan dengan test reliability and method of assessing reliability. Saya harap kawan-kawan semua masih ingat lagi berkaitan dengan tajuk minggu lepas, yang mana berkaitan dengan reliability sama dengan consistency. Dia punya point dia, ralat kurang, kepercayaan akan jadi tinggi. Yang mana kita tengok formula X sama dengan T tambah I, masih ingat lagi tak? Okay, minggu ni mungkin banyak lagi formula kita akan jumpa. Okay, terus kepada tajuk saya, Method of Assessing Reliability. Yang mana method ni kaedah untuk kita gunakan untuk ukur soalan ujian kita. Ia ada 4 alat ukur kita panggil, iaitu test, retest, parallel form, iterator reliability, internal consistency. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama, test, retest. Mudah saya nak beritahu, test retest ni kita buat ujian 2 kali kepada pelajar yang sama. Kita buat 2 set soalan, contoh 30 set, untuk beri kepada 30 orang pelajar, dan 30 set lagi untuk beri kepada 30 orang pelajar tadi juga, iaitu di waktu yang berbeza. Yang ni kita akan uji soalan kita tadi, dan kita boleh buat kiraan dengan guna formula. Okey, yang ni contoh. Kalau bidang kita pendidikan Islam, macam saya, okey, kawan-kawan lain boleh buat soalan dalam bidang masing-masing kepada pelajar. Okey, tengok dia punya langkah-langkah, iaitu ada 3 langkah. Pertama, kita sediakan soalan 2 set tadi, soalan yang sama, kita photostate je. Memberikan kepada pelajar kelas 3 bijak contohnya, 1 set pada hari ni, hari Rabu. Seterusnya kita beri pula kepada kelas yang sama, iaitu seminggu selepas itu atau sebulan selepas itu, kepada kelas 3 bijak untuk jawab. Dan kita akan ambil markah, buat analisis gunakan Pearson R. Ni contoh saya bagi. Laju sikit ni, okay, kita buat 2 kali test. Skor pertama, retest kedua pula. Ni markah dia. Ni pelajar, ni bukan subjek pendidikan Islam. Ni contoh saja. Kita akan dapat markah macam ni. Kita akan buat kiraan guna formula ni. Nanti Amy akan tunjukkan pengiraan dia. Kita guna Excel lagi mudah. Okey. Seterusnya, parallel form, iaitu ujian kesetaraan atau ukuran keselarian, ujian yang selari, yang mana kita kena buat 2 set soalan juga, dengan kandungan yang berbeza. Contoh, kalau kita buat 50 soalan 1 set dan 50 soalan lagi 1 set, maka soalan tadi selari. Bentuk format dia, jadual spesifikasi ujian, kandungan dia sama. Jadi kita beri kepada pelajar yang sama, di waktu yang berbeza. Sama juga, ni dia ada langkah-langkah dia. Yang ni tengok kalau sesuai untuk kita beri kepada ujian pro dan post test. Selalunya kita pun pernah jawab, soalan dia lebih kurang je sebelum kita sebelum dengan selepas kita jawab. Guna kiraan Pearson R juga. Okey, ni langkah-langkah dia lebih kurang yang tadi. Kita buat 2 set soalan, tapi bukan macam tadi. Yang tadi sama. Yang ni kita buat berbeza di segi, tapi kandungan dia sama. Beri kepada pelajar contoh kelas 3 paralel menjawab. Okey, kelas yang sama, waktu yang berbeza. Okey, kelas bagi pula seminggu selepas itu kelas 3 paralel juga, untuk menjawab. Kita akan dapat markah, buat analisis guna Pearson R juga. Okey. Seterusnya, iterator reliability. Yang ni kebolehpercayaan pemeriksa, ujian yang kita buat yang mana akan dinilai oleh pemeriksa. Selalunya lebih berbentuk kriteria yang kita minta pelajar buat, maka juri akan bagi markah. Maksudnya kalau pelajar dapat membuat kriteria yang kita minta dalam ujian tersebut, maka juri akan bagi markah yang sama. Maksudnya nilai ujian kita tu boleh dipercayai. Kebolehpercayaan dia tinggi. Kita boleh tengok dekat sini contoh pengiraan dia.
peserta. Juri bagi markah. Kalau juri 1 bagi markah 6, juri 2 bagi markah 6, maksudnya konsisten, dapat 1. Kalau contoh kalau 5 orang, kita akan nilai. Dan kita bahagi, ni formula dia. Ni pun Amy akan cerita. Kalau tengok sini, julat yang diterima lebih daripada 0.7, maksudnya diterima. Kita bahagi ni, kalau dapat julat dia lebih daripada 0.7, soalan tadi konsisten lah. Okay. Seterusnya internal consistency, iaitu ada 4 pula pecahan dia. Average inter-item correlation, average item total correlation, split half reliability, Crobunch alpha. Okey, yang ni hanya sekali ujian saja. Tak perlu buat 2 kali macam sebelum ni. Kita buat sekali ujian untuk memastikan ketekalan di antara item soalan. Ni lebih kepada di antara item. Ada correlation di antara setiap item. Boleh buat analisis data SPSS. Selalunya kita guna SPSS untuk kira, untuk dapat dia punya konsistensi ni. Kalau ikut buku yang ditulis oleh Dr. Sutambi dan Arumugam, iaitu terdapat 2 indeks yang selalu digunakan dalam kajian untuk mengukur kepercayaan, iaitu Crobunch alpha dengan Cohen-Kappa. Jadi selalunya dalam Crobunch alpha ni dia akan tunjuk semua correlation ni. Nanti kita akan tengok. Okey. Ni yang pertama, average item ni kita nak tengok di antara inter item, di antara setiap item, item 1 dengan item 2, item 1 dengan item 3. Jadi dia ada korelasi di antara setiap item itu. Okey. Seterusnya, average item total correlation. Yang ni di antara semua item. Korelasi di antara satu dengan semua. Contoh kalau kita nak tengok item 1, korelasi dia dengan semua item. Kalau contoh tadi 10 item, kita boleh tengok item 1 boleh dikorelasikan dengan 9 item yang lain. Kalau inter item tadi dengan item-item saja. Yang ni 9 item yang lain, semua item lain. Okey. Yang ni data juga boleh didapati melalui guna SPSS. Okey. Okey, untuk split half reliability, iaitu kita cuma buat satu set ujian yang mana kita boleh bagi 2, separuh-separuh. Boleh juga kita gunakan nombor genap ganjil. Kita buat contoh 50 soalan. Jadi kita masa pengiraan markah, kita pecahkan. Markah yang nombor genap satu line, markah yang nombor ganjil satu line. So nanti kita boleh buat kiraan gunakan Excel. Kita boleh dapat dia punya korelasi dia. Okay, ni untuk split half reliability. Seterusnya kita ke Crobunch alpha. Yang ni untuk mengukur konsistensi dalaman, yang menilai sejauh mana suatu set item suatu sidik adalah tekal, ataupun ujian yang kita buat tu konsisten. Selalunya yang ni untuk menguji sikap ataupun pandangan individu yang bebas. Dia tak ada betul salah. Dia setuju tak setuju. Sangat kan, dekat skala Likert kan ada 5 pilihan jawapan. So yang tu kita boleh untuk guna Crobunch alpha. Untuk kegunaan soalan-soalan subjektif seperti penulisan karangan atau menguji ketekalan soal sidik yang menggunakan skala Likert. Okay. So boleh memastikan ketekalan setiap item. Kita boleh nilai setiap item itu. Lalunya kita akan guna dalam SPSS. Di sini saya tunjuk contoh, sebab yang ni kita akan guna nak sahkan ataupun nak pastikan kepercayaan item soalan kita tu. Lalu kita akan tengok nilai alfa dia. Di sini kita tengok contoh yang ada dalam buku Dr. Sutambi ni dengan Arumugam. Lalunya soal sidik, dia akan masuk dalam SPSS. Kita boleh tengok ni dia punya arah-arahan untuk kita buat untuk dapatkan nilai alfa tadi. Boleh ikut je. Kalau baca buku ni kita boleh ikut je buat. Okey. Ni tindakan-tindakan yang kita kena buat. Kita boleh tengok ni contoh alfa yang kita dapat. 0.74 ni tinggilah. Okey. Ni yang kita kata tadi, dia boleh tunjuk semua item total statistik. Setiap item
dengan item yang lain yang mana kita tengok sebelum ni, inter item dengan total correlation tu, dia boleh tunjuk kat sini. Di sini dia boleh tunjuk setiap item nilai mana yang tinggi, nilai mana yang rendah. Maksudnya yang tinggi okey, kita boleh pakai, yang rendah kita boleh buang. Daripada sinilah kita tengok. Tu kelebihan dia. So inilah antara alat ukur yang kita boleh guna untuk menguji konsistensi soalan. Kesimpulan dia, setiap item boleh diukur ketekalannya. Seperlu memahami situasi, maksudnya kita kena perlu tengok kesesuaian ujian kita tu, kaedah mana yang kita perlu guna, dan kita juga kena menguasai proses pengiraan untuk kita dapatkan nilai reliability tadi. So di sini ada sikit formative assessment. Boleh klik, dia akan bawa tuan-tuan ke tempat yang saya akan bawa nanti. Saya ingat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.